Bayangkan sebuah rumah yang telah ditinggalkan begitu lama sehingga seluruh generasi tidak pernah melihatnya didiami. Minggu ini kami menemui sebuah rumah agam Portugis yang telah ditinggalkan hampir 6 dekad. Tarikh terakhir yang ditemui di rumah ini adalah pada tahun 1971. Tetapi tiada siapa di Banbar ini yang ingat sesiapa pernah tinggal di sini. Nampaknya lebih, mungkin rumah ini hanya dijadikan tempat simpanan untuk beberapa dekad terakhir. Dibina pada pertengahan tahun 1800-an oleh keluarga Pinto, sebuah keluarga Kristen yang taat. Rumah ini menjadi tempat tinggal kepada dua anak mereka, Elisa dan Joachim, yang dibesarkan dengan dedikasi yang kuat terhadap kepercayaan mereka. Elisa mungkin telah meninggal dunia lebih awal, meninggalkan Joachim untuk tinggal di sini seorang diri. Dia menjadi sangat committed terhadap agama Kristen. Dan karena kedua-dua adik-beradik itu tidak mempunyai anak, dia menghabiskan sisa hidupnya seorang diri di rumah ibu bapa mereka. Hampir mustahil untuk membayangkan bahwa rumah ini telah kosong dan tidak disentuh selama lebih setengah abad, dengan kenangan dari zaman yang berbeza benar-benar terkunci di sebalik dindingnya. Selami misteri ini bersama kami. Apakah rahasia yang telah disembunyikan oleh rumah agam terbiar ini selama hampir 60 tahun? Selamat kembali semua ke Bros of Decay. Saya Leslie, di belakang kamera seperti biasa, Encik Dani. Ya, itu dia. Kau rampas kamera daripada saya. Hai. Ya, terima kasih kerana merakam lagi sekali, Tuan. Sama-sama. Dan kita sekali lagi bersama di negara yang indah, Portugal, negara asal Dani. Dan kita sedang merakam satu lagi tempat yang sangat cantik di sini. Demi, beritahu, apa yang paling istimewa tentang tempat ini? Saya rasa perkara paling istimewa tentang tempat ini ialah seorang paderi pernah tinggal di sini. Tepat sekali. Joachim, bekas pemilik tempat ini, adalah seorang paderi. Dan setahu saya hanya pernah merakam rumah seorang paderi sekali saja. Saya akan letakkan pautannya di sini. Ia berlaku di negara asal saya sendiri, tetapi itu 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita akan merakam sebuah rumah terbiar milik seorang paderi di Portugal. Dan tempat ini, tuan-tuan dan puan-puan, percaya atau tidak, berasal dari pertengahan tahun 1800-an. Tempat yang sangat-sangat lama usianya. Kita sedang berdiri di sini sekarang di halaman belakang. Seperti yang Anda lihat, tempat ini telah lama ditumbuhi semak. Sebenarnya tempat ini telah ditinggalkan sejak tahun 1971. Hampir 5 dekad. Boleh Anda bayangkan itu? Memang gila, tapi itulah tarikh terakhir yang kami jumpa. Jadi, memang gila. Mesti begitu, sebab tarikh itu memang 2 kali lebih tua daripada kita berdua. Dan bolehkah awak bayangkan tempat ini tidak didiami selama 50 tahun? Halaman belakang pada masa itu pasti sangat indah untuk berjalan-jalan. Dan semua pancuran kecil di sini, ada satu pancuran kecil. Memang tempat yang indah. Malah ada satu inskripsi kecil di sini pada dinding. Wow. Kamu memang boleh nampak ini adalah tempat keagamaan. Kalau saya tak silap, Danny, tonjolan di dinding itu untuk patung, betul? Ya. Dan di situ akan ada patung keagamaan kalau saya tak silap. Ya. Tepat sekali. Itulah tingkap yang akan kita masuk ke dalam tempat itu nanti. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan sedikit kawasan sekitar hartanah ini dan tunjukkan kepada Anda ya, keunikan-keunikan tempat ini, sudah tentu. Jadi saya tak pasti apa sebab sebenar untuk perkara ini, tapi kami dah banyak kali nampak di Portugal bahawa orang penting dan kaya selalunya ada gereja kecil pribadi mereka sendiri. Dan perkara yang sama juga berlaku di sini. Demi, awak tahu tak sebab khusus kenapa mereka ada gereja kecil di rumah mereka? Mereka kaya, mereka ada duit dan mereka mahukan ruang pribadi untuk berdoa.
Jadi itu kemungkinan besar sebabnya. Ya, betul. Dan ia nampak sangat cantik. Malangnya, ia sudah tak boleh diakses lagi. Tapi seperti yang awak boleh lihat, dulu ia adalah sebuah kapel yang sangat besar. Saya tak rasa ia ada kaitan dengan fakta bahwa Joachim adalah seorang paderi. Sebab bangunan ini sudah dibina sebelum dia lahir. Betul, tapi ya memang hebat. Mereka ada gereja kecil sendiri, dan di sana Mereka juga ada loceng. ya, mereka akan membunyikan loceng itu. Wow. Mungkin ketika waktu berdoa atau sesuatu seperti itu, saya tak pasti. Tidak. Ia cuma loceng yang biasanya berbunyi setiap jam pada waktu-waktu tertentu. Ya, untuk memberitahu seperti, ya bukan pukul 1, ya bukan pukul 2. Satu perkara terakhir yang saya ingin tunjuk di sini, ialah kami juga ada pintu masuk sisi ke rumah. Anda boleh lihat tangga yang ditumbuhi semak ini, di mana pemilik terdahulu boleh turun dan datang ke tempat mereka. Memang gila. Memang gila betapa semaknya tempat ini. Ya, patung-patung kecil di sini pun sama. Awak dah nampak belum? Ya. Macam ada ciri-ciri tersembunyi di seluruh taman ini. Gila. Ya, bagi saya, ia rasa macam tempat mitos sikit. Sebab ia sangat rimbun. Ya. Ia memang cantik. Sekarang, kita masih boleh melalui pintu pagar ini dan pergi ke bahagian lain halaman rumah. Terus terang. Di sini Anda boleh lihat, ini adalah kapel, pandangan sisi kapel itu. Dan terdapat banyak bangunan di atas hartanah ini. Dan saya percaya itu berkaitan dengan perniagaan sebelum Joachim daripada nenek moyangnya. Tetapi kerana bangunan-bangunan ini memang dah mungkin 100 tahun tak digunakan. Ya, ini jelas hanya dia cuma seorang padri. Dia tak mau lagi terlibat dalam perniagaan. Jadi ya, seperti yang Anda boleh lihat di sini, itu adalah beberapa bangunan sampingan dan bangsal lama. Ya, kita pun tak boleh masuk ke dalam. Semuanya dah habis. Semuanya dah berakhir, bro. Tapi saya suka gaya bangunan ni. Sebenarnya ia sangat besar. Ada ruang bawah tanah yang luas di bawahnya. Kawasan di atas sana. Maksud saya, dan kemudian kami dah pun bincang beberapa perkara. Tapi bangunan ni dah diubah suai selama bertahun-tahun. Beberapa bahagian telah ditambah. Contohnya, laluan pejalan kaki yang kita nampak di sini telah ditambah kemudian. Kemungkinan besar, tempat ini juga pernah digunakan untuk pengeluaran Wayne pada satu ketika, dan juga untuk pelbagai jenis perniagaan lain. Inilah laluan pejalan kaki, kami akan bawa Anda ke sana nanti dalam video ini. Tetapi sekarang adalah masa untuk menunjukkan kepada Anda bahagian dalam tempat ini, dan menunjukkan di mana Joachim tinggal dan di mana keluarga itu sendiri tinggal. Mari kita masuk ke dalam. Baiklah, sudah tiba masanya untuk masuk. Baik semua, mari kita mula meneroka. Kadang-kadang kita masuk melalui pintu depan, kadang-kadang kita masuk melalui tingkap. Kita tak pernah tahu di mana pintu masuk akan terbentuk secara semula jadi dari masa ke masa. Saya akan ambilkan ini untuk awak, kawan saya. Terima kasih. Dan saya sudah masuk. Buka lampu dalam bilik ini. Ya, tutup itu. Oke. Hanya untuk privasi. Hanya untuk privacy. Supaya kami boleh merakam tempat ini dengan tenang dan benar-benar menceritakan kepada Anda tentang kehidupan Joachim. Tetapi dia juga mempunyai seorang adik perempuan, Elisa, dan dia juga pernah tinggal di dalam tempat ini. Kami terus masuk ke sebuah bilik yang sangat cantik. Seperti yang Anda boleh lihat, terdapat beberapa perabot yang cantik ditinggalkan di sini. Saya dan Danny sudah pun berbincang tentang perkara ini. Dia seorang padri. Dia tidak begitu peduli tentang barang-barang mahal. Ya. Tetapi semua perabot yang Anda lihat di dalam tempat ini, kemungkinan besar semuanya berasal daripada ibu bapanya, datuk neneknya. Diwarisi turun-temurun sepanjang keluarga ini tinggal di sini. Ya, dia hanya tinggalkan barang-barang itu seperti mana mereka letakkan. Ya. Kita juga tahu bahawa Joachim banyak menyumbang kepada komuniti. Jadi kemungkinan besar dia telah memberikan semua kekayaannya sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Sudah tentu, Rukia adalah seorang pendakwah. Jadi, Ya. saya suka potret wanita ini yang tergantung di dinding ini. Bingkai gambar bersalut emas. Dan wanita dalam gambar ini pula, saya rasa dia mesti salah seorang nenek, salah satu generasi terdahulu keluarga ini. Juga cantik.
Sebuah kerusi Jalan Paul. Wah. Kami sudah berbincang, sama ada kami tahu berapa umurnya atau dari mana asalnya. Yah, ini adalah... Awak pikir ia dari tahun 1700-an, kan? Ini memang dari tahun 1700-an. Iya. Kalau bukan tahun 1700-an, ia adalah awal tahun 1800-an. Atau replika dari zaman itu. Ya, Mungkin juga. Ya. tapi ia adalah kerusi yang sangat-sangat indah. Dan perabot kegemaran saya sudah pasti bangku sofa besar yang kita ada di sini. Juga mungkin satu perabot yang telah diwarisi turun-temurun, tapi ia nampak seperti buatan Portugis. Ya, jaring ini di sini sangat Portugis. Ya, sangat menonjol. Ukiran-ukiran ini juga, segala-galanya tentang perabot ini, pada pendapat saya, sangat Portugis. Ya, sangat besar. Memang betul-betul besar. Ya, bolehkah awak bayangkan, lelaki ini tinggal seorang diri di rumah yang begitu besar ini? Ya. Macam awak ada semua perabot ini kerusi di merata tempat, tapi dia tinggal di sini seorang diri. Atau mula-mula dengan saudara perempuannya, dan selepas dia pergi, dia tinggal seorang diri. Ada cermin. Cermin yang indah. Dan kemudian di sana, sofa itu juga agak cantik saya rasa. Ya. Suka dengan perincian di situ. Adakah ini lambang? Tidak. Itu hanya corak hiasan. Ya, oke. Dan di sini kita ada semacam perabot berlaci engsar. Yang itu tidak boleh dibuka. Ini nampak macam itu, jadi tidak. Itu adalah sebuah peti. Kau bergurau. Tidak. Itu adalah sebuah peti. Wah. Ada satu ruang di dalam sini. Ya, ia benar-benar kosong. Tapi itu memang menarik. Ya. Wow. Beberapa bahagian ayat-ayat di sini. Ya, itu mungkin semua dari Alkitab, kan? Tidak, saya mungkin boleh jadi. Saya pun tak boleh baca sebab dia dalam bahasa Latin. Wah. Ia mungkin mengandungi, ia pasti berkaitan agama, tapi saya tak tahu apa sebenarnya. Dan banyak daripada mereka, ya, Saya, jadi ada satu lagi di sini. Gambar, satu lagi daripada 4 nenek moyangnya yang ditinggalkan di sini, di dinding. Dia seperti seorang lelaki yang sangat penting pada zamannya. Dan sudah tentu, jangan lupa, rumah ini akan dipenuhi dengan gambaran-gambaran keagamaan. Yoachim, dia sangat taat kepada agamanya. Dan dia mempamerkannya di seluruh rumahnya. Saya dan Denny juga berbincang tentang ini. Ia adalah television yang sangat sederhana. Dan dia mungkin tidak terlalu menghargai semua benda mahal ini. Betul. jadi cuma beli yang kecil untuk menonton. Ya. Juga kagum dengan buku-buku yang terletak di sini sebelahnya. Ano, ¿qué tal? Kristen itu bermaksud agama Kristen? Tidak. The Christian Year. The Christian Year. Iya sesuatu. Ini cuma nama sebuah buku saya rasa. Saya tak tahu. Baik. Saya tak tahu apa yang dilambangkannya. Dan sebuah Bible bersalut emas seperti yang Anda boleh lihat. Mungkin itulah harta yang paling dibanggakannya. Wah, itu memang cantik. Hebatnya bilik ini. Ya, biar saya beri awak gambaran keseluruhan. Dan saya juga suka ceilingnya yang macam mengelupas tuh. Macam saya baru je tengok tadi. Dulu ada chandelier tergantung kat sini, tapi sekarang dah tak ada. Mungkin dia dah jual dan bagi semua duit tu. Ya, kau pernah nampak pintu-pintu nih yang menuju ke bilik sebelah? Ya. Wah, pintu yang besar gila. Memang gila pintu-pintu tu. Macam kaca kat sini, lepas tu hiasan besi pula. Wow. Kenapa awak nak ada pintu macam ni dalam rumah? Nampak macam pintu yang bawa keluar dari rumah. Ya, macam rumah kita. Ya, macam pintu masuk pertama atau pintu masuk kedua, ya saya pun tak tahu. Nampak macam, ya, tidak. Ia tak nampak sesuai dengan tempat ini, ya. Tapi di sini awak juga boleh nampak, tempat ini telah disimen semula. Jadi dinding-dinding ini dulu lebih ke dalam, tapi sudah tentu sebab elektrik. Selain itu, ini bukan plastik, ia cuma sedikit simen. Dan awak juga boleh nampak di sini mereka cuba membaik pulih batu-batu dengan lebih banyak simen. Jadi mereka tidak... Dan mereka pasang elektrik kemudian, sebab apabila bangunan ini dibina pada tahun 1800-an dahulu, sudah tentu tiada elektrik. Jadi mereka terpaksa menambah suis-suis ini. Dan mereka melakukannya
dengan agak kemas. Kadang-kadang Anda akan lihat di istana, mereka letak Swiss itu betul-betul di atas dinding. Tapi di sini, mereka letak di belakang dinding. Itu memang bagus. Wow. Siapa mereka ini? Saya tak tahu. Nampaknya gambar ini agak baru. Saya rasa sekitar tahun 1950-an atau 1960-an mungkin. Ya, Yang ini agak lama, yang di sebelahnya itu. Ya, sangat cergas. Lihat pakaian yang dia pakai. ya. Sangat pudar ya. Wah, kabinet Arab. Setiap rumah Portugis mesti ada kabinet Arab. Sudah tentu. Apa yang kita ada di sini? Porto. Dan ini Wayne Port. Ini Wayne Port putih. Saya rasa itu bukan satu perkataan, tapi saya rasa ia hanya dibuat di situ. Kami telah mempunyai Fat 69. Itu adalah whisky Scotland. Indah. Bolehkah minum alkohol kalau awak seorang paderi? Ya, sudah tentu. Saya pun minum alkohol. Itu bukan soalan saya. Lihat gaya gambar ini. Sudah pudar. Perabot dalam gambar itu melengkapkan keseluruhan komposisi. Itu memang cantik. Tingkap kaca berwarna di sebelah sini. Mereka memang sangat teliti dalam memperhatikan setiap perincian semasa mereka bentuk dan membina rumah ini. Tumbuhan-tumbuhan benar-benar tumbuh di dalam tempat ini dan mengambil alihnya. Dan coba lihat ruang tamu ini. Ia memang selesa, saya boleh katakan gitu. Ya, Ini adalah ruang tamu. Ini terasa lebih seperti tempat yang selesa, bukan sesuatu yang mewah. Ia kelihatan lebih biasa, boleh dikatakan. Rumah itu sudah tentu adalah rumah yang sangat mewah. Tetapi secara umumnya, dia menghiasinya dengan sangat sederhana. Ya, seperti di Prancis. Setiap kali Anda pergi ke istana lama atau kastil, Anda sentiasa akan melihat perabot yang sangat mewah, chandelier, dan segala-galanya. Orang-orang ini kaya, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Ya, Anda mau ia selesa. Jadi, ya. Ada gambar ini yang telah jatuh ke lantai, malangnya. Mungkin. Ia adalah gambar, tapi ia kelihatan lebih seperti lukisan. Iya, betul. Awak rasa itu gambar ya? Saya tak pasti tentang itu. Saya rasa ia... Okey, saya tarik balik kata-kata saya. Saya dah tak tahu lagi. Dan di situ kita ada perjamuan terakhir yang sering kita lihat di banyak tempat Portugis. Perapian ini dah lama tak dinyalakan. Adakah ini semacam penepian tanggung jawab? Ya, betul. Ya, memang besar. Tak tahu kenapa ia begitu besar, tapi memang besar. Hei, kalau kau rasa panas, jadi. Maksud aku, ya. Tak, kenapa tidak? Ya, dan kemudian sofa-sofa di sini boleh diletakkan di depan perapian. Cantik. Di sini juga ada beberapa gambar, Dani. Mari tengok ini. Kau rasa ini mungkin Joachim? mungkin. Ya, nampaknya dia juga sudah agak berusia di sini. Boleh saya fokuskan ini? Ya. Ya, Dan ini mungkin adik perempuannya. ya. Kemungkinan besar. Jadi, inilah dua penghuni tempat ini. Alisa dan Joachim. Itu memang gila. Dan ada juga beberapa gambar lama di bawah sini. Lelaki ini. Lihat fokusnya. Lihat betapa kemas dia berpakaian. Ya, Pada zaman dahulu, mengambil gambar adalah... Ia merupakan satu acara. Ia merupakan satu acara. Ya. Sudah tentu. Ia agak rosak, tapi ya. Wah, saya suka tengok gambar-gambar lama macam ni. Dan di seluruh rumah ini, kita hanya nampak barang-barang lama saja setakat ni. Memang tak ada apa-apa yang berkaitan dengan zaman moden. Ya, Memang tak ada apa-apa dari zaman moden. lihat televisi-televisi ini contohnya. Ini jelas televisi dari tahun 1960-an, 1970-an. Memang dari zaman itu. Iya, memang langsung tak ada apa-apa dari tahun 2000-an. Ya, tiada apa-apa. Kosong. Langsung tiada. Buku-buku yang cantik ditinggalkan di sini. Juga sesuatu yang saya sendiri pun tak dapat tahu. Satu lagi potret nenek moyang mereka. Saya rasa sedih kerana patung itu tidak mempunyai kepala. Ya, ia sudah patah.
Saya nampak ada kepala terletak di atas laci itu, jadi mungkin itu kepala dari patung di sini. Awak tahu, tempat ini sudah lama reput, dan selepas sekian lama, barang-barang mula jatuh ke lantai dan pecah. Awak dah tengok siling dalam bilik ini. Pada pendapat saya, ia memang istimewa. Itu siling Portugis, tipikal yang kita selalu nampak di semua istana dan sebagainya. Itu macam shilling berbentuk segi empat. Ya, betul. Tapi rasanya macam piramid terbalik. Dan kemudian untuk, Inilah yang Anda lihat apabila Anda berdiri di dalam piramid. Ya, Ya. dan betul-betul di belakang sini kita ada ruang makan. Sebenarnya ruang makan yang agak besar. Dan seperti yang saya beritahu sebelum ini, terdapat begitu banyak kerusi di seluruh rumah ini. jadi mungkin memang ada banyak kerusi. Joachim sering menjemput ramai tetamu dari semasa ke semasa. Dia seorang padri jadi. Kenapa tidak? Dan satu perkara dalam ruang makan ini yang Anda boleh lihat dan Anda boleh kaitkan ialah tempat ini telah 50 tahun ditinggalkan dan sarang labah-labah ada di mana-mana dan masih utuh. Tiada siapa yang berani masuk ke dalam tempat ini lagi. Lihatlah itu. Lihat sudut ini. Ya, ia hanya jatuh di atas kepinan-kepinan di sini. Hati-hati, kamu sedang memutuskan sarang laba-laba dengan lampu itu. Maaf. Macam kamu takkan rosakkan apa-apa dari tempat ni, tapi saya rasa ini memang sebahagian daripada tempat ni sekarang. Ya. Ya, betul. Meja makan besar di sini. Semua porselin dan segala-galanya masih ada di sini. Wow. Pinggan dan segala-galanya. Ya, sangat cantik. Kita malah ada sedikit anugerah atau sesuatu atau sebutan kehormat atau sesuatu yang tergantung di sini. Tidak. Ada sijil kemasukan. Saya tidak dapat membaca nama itu. Ya, ia sudah pudar. 1921. Wah. Itu luar biasa. Maria? Itu presiden. Presiden, saya tak dapat baca nama yang tertera di situ. Itu masih pudar. Ya, Elisa? itu Elisa. Ya, saya boleh. Saya agak dapat baca nama kedua, jadi ya mungkin itu dia. Itu untuk anak perempuan. Dan diploma itu tentang apa? Masukkan Pratima Santo. Ia berkaitan dengan perkara keagamaan. Perkara keagamaan, sudah tentu. Maksud saya, awak jangka apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu dengan tepat apa bendanya. Tapi ia berkaitan agama. Ya, itu perkara keagamaan ya. Kami tak jangka apa-apa selain itu dari tempat ini ya, sudah tentu. Oke, mari kita teruskan. Dari bilik yang indah ini, kita akan teruskan perjalanan ke lorong untuk lihat apa lagi yang boleh kita temui dalam rumah ini. Setiap langkah yang kita ambil di tempat ini terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu. Ya, dan saya suka perasaan itu. Tempat-tempat seperti ini tidak pernah dilalui selama 50 tahun. Dan kita seperti orang pertama yang masuk ke sini. Memang gila bila difikirkan bahawa tempat ini telah ditinggalkan sejak tahun 1971. Ibu bapa saya baru saja dilahirkan dan mereka masih bayi pada masa itu. Boleh bayangkan tak? Mungkin ibu bapa awak pun sama. Ya. Mereka masa itu umur 5-6 tahun, ibu bapa saya. Ya? Ya, memang sama. Kita masuk ke bilik tidur pertama di sini, sangat dekat dengan ruang tamu. Ya. Bilik tidur yang sangat tradisional, Anda boleh lihat semuanya sudah mulai rosak dan lampu di sana pun malap. Tapi bahagian yang paling gila sekali ialah, ya, memang seketul kayu saja yang menahan pintu itu. Saya bersandar di atas katil dan saya dah rasa ia mula retak. Mungkin dah dimakan anai-anai. Ya, kemungkinan besar. Tapi bahagian paling gila sekali ialah seluruh katil ni masih lagi terkemas. Masih lagi, tapi dalam tanda petik. Dalam tanda petik, mungkin haiwan telah mengusiknya atau sesuatu, atau mungkin ada vandal yang pernah masuk ke sini pada suatu ketika. Ya, saya suka karya seni ini. Dan sudah tentu, Maria di atas katil untuk melindungi orang di dalam bilik ini pada waktu malam. Ya. Dan saya di atas kerusi. Wow. Saya sudah nampak begitu banyak dokumen dan gambar. Ya. Boleh kita mula dari sudut tu sebab saya rasa macam ini. Itu dia. Itu dia. Saya rasa ini dia. Ini pasti juga bilik Joachim. Ini kemungkinan besar. Ya. Pemilik biliknya.
Ia mempunyai gambar dia dalam pakaian dia, dalam pakaian paderinya. Ya, itu memang cantik. Lelaki yang sangat bangga, saya rasa. Dan dia sama seperti yang kita lihat di ruang tamu dalam gambar itu, saya rasa. Ya, lebih kurang sama. Ya. Ya, begitu banyak dokumen lama di sini juga. Lihat beberapa majalah dari zaman itu. Ada beberapa buku kecil di sini. Di bawahnya saya nampak peta Portugal dan Spanyol. Lihat itu, peta yang sangat lama. Peninsula Hispanica. Wah. Di sini Anda boleh lihat dia sekali lagi. Adakah Anda sudah pernah lihat yang ini? Macam ini. Boleh nampak tak? Ya. Ya, itu gambar yang sama. Ya, itu lelaki yang sama. Ya, tidak. Ya, memang orang yang sama. Wow. Jadi inilah bilik yang ada benda-benda ini. Ya, sudah tentu. Dan kemudian kita ada beberapa lagi gambar yang tertinggal di sini. Saya rasa ini semua orang yang berbeza, betul? Ya. Gambar-gambar yang sangat lama. Pelik. Ya, orang-orang ini nampak sama. Tidak. Mereka bukan orang yang sama. Saya rasa itu bukan yang sama. Wow. Dan satu lagi gambar di sini. Ini semua lelaki muda. Seperti mereka mungkin dalam sekolah atau dalam lingkungan 20-an. Dan mereka masih bersekolah. Ya, Mungkin tadika atau sesuatu seperti itu. ya mungkin. Tuh, tambahan pula. Boleh, Pak. Ini macam budak pengakap, saya rasa. Ya. Ya, kumpulkan. Ya, oke, ya. Adakah ini tertulis persembahan di sini atau sesuatu persembahan? Ya. Jadi ia telah diberikan kepada orang ini dan mereka sedang memegang kemarahan. Tidak, Tidak, itu bukan kemarahan. orang Kristen itu Persatuan Kristen. Tidak. yang Selip Kristen. Kristen, ia adalah sesuatu. Ia adalah sesuatu yang lama. Sebagai seorang Kristen, Tapi saya tengok dan dia kata 1935 di sini. ya Tuhan, itu dah lama tuh. Macam tu lah, lamanya benda tu. Ya. Dan saya baru perasan di hujung mata saya ada satu lagi di sana. Yang ini, awak pernah nampak ini? 1904 hingga 1905. Ini adalah Tuna. Tuna ni macam sebuah kumpulan muzik sekolah. Oke. Kurso, sesuatu yang saya tidak dapat baca dari seminari Braga. Jadi, adakah ia seminari paderi macam itukah? Ya. seminari itu tempat mereka melatih paderi atau hanya memberi pendidikan. Jadi ya, Saya rasa gambar-gambar ini mesti ada kaitan dengan orang-orang di sini. mungkin adakah dia ada sesuatu di belakang? Ya. Seorang kawan dan saya, oh ya, ini adalah kawan-kawan hantar gambar kepada mereka. Ya Allah, lihat itu. Ada banyak lagi. Wah, Ini semua orang yang mungkin ada dalam gambar itu. Lihat itu, ya ampun. wah, Bukan, saya cuma tengok saja. Ia betul-betul jatuh ke dalam mata saya. Ya, macam, cuba tengok kalau awak jumpa orang yang sama. ya saya tengok kalau saya boleh jumpa yang sama, orang ini nampak sama betul dengan orang di sini. Boleh saya? Itu memang dia. Ya. Anda ada nampak persamaan. Ya, kedua-dua ini memang sama. Jadi ini adalah kawan-kawan dia pada tahun 1905. Ya. Ya Allah. Ini semua kawan-kawan Yoakim dari zaman itu. Dan semua gambar itu masih ada di sini. Ya. Kau lihat? Un amigo bermaksud kepada seorang kawan. Iya, aku paham. Itu luar biasa. Itu memang luar biasa. Wow. Dan mengambil gambar seperti ini memang satu perkara besar pada masa itu. Seperti tahun 1905 dan kemudian mengambil gambar sebegini. Itu memang luar biasa. Saya rasa ini betul-betul seperti harta karun yang sedang kita pegang di tangan kita sekarang. Baru saja jumpa satu lagi. Satu lagi, Cuma gabungkan dia dengan satu warna. gambar. Di sini seluruh lambang dan semuanya masih utuh dalam gambar itu. Ya, Braga, lambang Braga, wow. itu memang luar biasa. Tidak, sekarang ini hanya klik, ambil sedozen gambar. Tapi dulu, kita berpakaian formal, pergi untuk ambil gambar. Itu adalah hari bergambar.
Ya, sebab sekarang ini kita boleh ambil berjuta-juta gambar. Ya. Dulu hanya satu saja. Hanya sebuah buku kecil. Ada beberapa surat dan barang-barang yang dia mungkin terima selama bertahun-tahun. Satu perkara yang saya ingin nyatakan tentang surat seperti ini ialah lihat betapa cantiknya ia ditulis. Seperti orang benar-benar meluangkan masa untuk menulis sesuatu seperti ini. Dan ini adalah dari Julai 1904. Jadi surat yang saya pegang di tangan saya ini berusia 120 tahun. Ya, tapi itu berkaitan dengan ibu bapa mereka. Sebab saya rasa, sebab di sini tertulis imposto se, yang bermaksud ini dari kerajaan. Baik. Jadi ini seperti membeli atau menjual sebidang tanah atau sesuatu. Baik, ya. Mereka mungkin sangat kaya dan mempunyai banyak harta serta tanah. Anda juga boleh lihat kop di sini, yang menjadikannya sangat rasmi. Ya, Kop-kop ini adalah untuk ya, mereka tulis 1904 pada kop itu ya. itu cop-cop itu adalah untuk membayar sesuatu, bukan untuk menghantar surat. Baik. Kop-kop itu berbeza ya. Dan nih, saya benar-benar bingung dengan apa yang kami temui di sini. Itu sangat luar biasa. Gila. Itu memang sangat luar biasa. Malah pakaian dia pun saya rasa masih ada di sini. Ya, bilik ini memang langsung tak terusik. Ini adalah bilik terakhir Yoakim. Dia mungkin simpan gambar-gambar itu sebagai kenangan waktu dia pergi ke prasekolah. Dan ya, Dia mungkin sangat menghargainya. dia sangat menghargainya. Ya, saya rasa Anda boleh nampak sesuatu di sini. Ya, 1971. Ya. Ya, itu kira-kira tarikh dia meninggal dunia. Dan ini seperti risalah untuk pesta, yaitu pesta. Oke, itu Itu berlaku pada tahun 1991. Dan biasanya pesta-pesta ini sentiasa berkaitan dengan para paderi, kerana sentiasa ada santo yang dikaitkan dengan pesta itu. Jadi ia seperti pesta untuk bandar dan gereja. Jadi itu mungkin yang terakhir yang dia hadiri. Jadi mungkin juga tarikh pemergian dia, tahun pemergian dia. Wah, kamu boleh nampak, saya suka benda ni. Gambarnya jatuh dari penyangkut ke atas tu sampai ke bawah sini dan pecah berkeping-keping. Itu memang tanda kerosakan sebenar. Lama-kelamaan benda-benda macam tu memang akan berlaku. Itulah yang akan berlaku pada semua benda di dunia ni. Dan kat sini kamu boleh nampak peringkat-peringkat kerosakan tu sedang berlaku. Wah, hebat betul gambar ni. Ya Allah. Ya Allah. Kau tengok mereka siap bawa kerusi dan perabot untuk menunjukkan kepentingan mereka. Kau tahu kepentingan mereka. Dan Bangsawan, ya. Malah latar belakang di sini, kau boleh nampak ia seperti sejenis permaidani yang mereka bentangkan untuk menghasilkan gambar ini. gila. Cantik. Satu lagi gambar keagamaan di sini. Awak nak tengok bahagian lain ruang makan? Yang. Bersambung. Sebab kami sudah tentu tak boleh lalu jalan ini sebab kami tak nak rosakkan sarang labah-labah yang ada di sini. Tapi di sini anda boleh lihat bahagian lain ruang makan. Hati-hati dengan lampu tu Danny. Tak nak bagi kamu terkena sarang labah-labah. Kabinet masih penuh dengan pinggan, mangkuk dan porselin. Penuh dalam tanda petik. Dalam tanda petik selepas 50 tahun, saya masih anggap itu penuh. Adakah itu sejenis jam? Ya, betul. Sekarang tidak lagi. Ia tidak lut sinar. Itu bukan tingkap di situ. Ia agak berbeza. Kamu tak rasa dari dulu sebuah jam? Saya rasa ia lebih kepada tempat simpanan. Untuk apa? Saya tak pasti. Saya tak kenal perabot ini. Ia tak nampak seperti jam dato bagi saya. Biasanya ia akan ada seperti tingkap paparan untuk muka jam. Ya, Ya, betul. betul. Itu betul. Suka tengok tumbuhan-tumbuhan ini. Semuanya betul-betul hidup. Masih tegak di sini selepas sekian lama. Ya. Masih berduri di atas. Ya, tentang itu. Ya, saya cuma perlu fikir sekejap. Awak tunjukkannya. Ya, saya nak tunjuk. Saya juga sedang tengok kerusi ni. Wah. Ya, cantik. Suka ukiran huruf pada kerusi ni. Ya. Dan ukiran kayu di bahagian bawah sini. Pisau di situ. Saya cuma nak ingatkan, hati-hati sebab ada sarang labah-labah besar di belakang awak. Ya, saya tahu. Ia masih ada di sini. Okey, jadi di sini, jom kita pergi lebih jauh. Ya, PC. Ia berbahaya untuk pergi ke tempat-tempat ini.
Ini satu lagi bilik. Pintu-pintu ini masih ada walaupun selepas sekian lama. Saya kena berhati-hati sedikit sebab mungkin ada sesuatu di belakang pintu itu. Ya, ada sebuah kerusi. Okey, mari-mari. Itu ukiran yang sama seperti yang satu lagi. Dan bagi saya, ia kelihatan sedikit seperti ahli sihir atau sesuatu. Tapi saya rasa ia lebih kepada seorang kesatria. Ia adalah seorang kesatria. Dia ada kepala itu. Ya, dia memakai perisai dan semuanya. Ia diletakkan di sudut sini. Semua bilik di rumah ini ada kerusi yang sama. Jadi, ia membawa maksud sesuatu. Ini mungkin bilik Elisa. Iya, kemungkinan besar. Dia sudah pergi. Saya rasa dia meninggalkan rumah ini lebih awal dan dia tidak tinggal di sini sepanjang hidupnya. Tapi ini mesti bilik dia. Biar saya duduk sekejap. Saya nak duduk di depan meja solek dia dan tengok barang-barang yang dia ada di sini. Nampak buku cek bank. Itu cek ya. Nama dia pun ada di sini. Elisa Pinto ya. Nama penuh dia ada di situ. Ini gambar yang sangat lama. Saya tak pasti kalau ini dia. Tapi maksud saya mungkin masa dia muda ya. Ya, sebab Joachim pun ada gambar jenis yang sama. Ya. Ya. Mungkin boleh jadi ya. Dan itu memang hebat. Ia masih sangat baik. Itu terpelihara dengan sangat baiknya. Itu foto. Lihat apa yang ada di belakang. 1924. Ania, saya rasa itu yang tertulis. Tidak, itu satu dedikasi. Sekali lagi, satu dedikasi. Tawaran kepada sesuatu, satu upacara. Amizade, persahabatan, dan sesuatu tentang seorang tutor. Ya, 1924. Aduh, itu udah lama. Dan di sini dia akan duduk pada waktu pagi, tengok diri sendiri, dan bersiap untuk hari itu. Wah, itu memang luar biasa. Sudah tentu gambaran keagamaan di mana-mana. Apa yang kau jangkakan? Kata ini nampak lebih elok keadaannya berbanding yang satu lagi dari Joachim. Iya, memang. Seekor tikus atau sesuatu. Ya, haiwan telah memakannya sedikit. Ya. Lihat itu. Wow. Baju dia pun masih ada di sini. Ini memang pakaian seorang wanita. Iya, jadi ini memang bilik dia. Memang bilik Elisa. Aduh. Ya Tuhan. Ya, cuma langsi. Oke, saya cuma nak tutup yang ini. Dan timbunan kerusi ini di... Ya, saya cuma... Ya. Saya juga baru perasan itu. Wow. Apa maksudnya itu? Tunggu, semuanya kerusi yang sama. Semuanya sama. Mungkin mereka dapat harga istimewa untuk kerusi-kerusi itu. Macam 2.400 euro atau lebih kurang. Ya. Ya, mungkin. Ya, sangat bersepah di sini. Ya, bilik ini memang... Kau terperangkap. Tidak. Oke. Kau oke? Cuma ini saja. Bilik ini sangat bersepah. Dan aku dengan Danny dah fikir. Tunggu. Sebelum kau masuk bilik ini, aku baru je nampak gambar yang sama kat sini. Wow. Itu gambar yang sama. Betul-betul sama. Tapi di sini ia macam terpelihara dengan baik. Maaf, awak tengah cakap tadi? Ya, rasa macam ada seseorang pernah masuk sini pada satu ketika untuk cari sesuatu. Ya, barang berharga kemungkinan besar. Kadang-kadang bila Vando dapat tahu tentang bangunan terbiar atau bila seseorang meninggal, mereka masuk sini dan mereka rosakkan barang-barang untuk cari barang berharga. Itu perkara pertama yang mereka buat. Dan nampaknya mereka dah buat 2 kali. Ya, dah tak banyak benda dalam ni lagi. Saya rasa mungkin ini dulu adalah ruang makan pada zamannya. Ya, saya pun tak pasti. Nampaknya begitu. Tapi ya, betul. Yang awak tunjuk tu, itulah benda yang paling berharga. Ya. Kalau awak nak ambil sesuatu yang berharga, saya akan ambil itu. Itu. Ya. Tepat sekali, sebab ia nampak sangat berharga bagi saya. Memang betul. Ia asli. Ia dilukis di atas kayu. Ya. Jadi ia memang asli. Ia sangat berunsur keagamaan. Saya tak akan menuduh paderi itu apa-apa. Tapi ini sepatutnya berada di dalam gereja. Ya. Saya bukan kata awak yang ambil, tapi ini memang benda yang biasa dilihat di gereja. Ini memang benda yang saya akan nampak di gereja ya, bukan di rumah macam ni. Macam panel di belakang seorang santo atau sesuatu. Ya. Ya, betul. Sungguh indah. Nak nembak sini dulu? Ya. Sebab di sini mereka ada semacam... Ini adalah Ini adalah bahagian yang dibina kemudian.
Sebab ini konkret ya. Iya, betul. Ia terasa agak kukuh di sini. Itu mungkin kayu, tapi dindingnya memang baru. Ya, sebab kamu tak nampak batu. Jadi di sini kamu boleh melihat ke ladang dan hanya menikmati pemandangan di sini. Itu sofa di sini. Jadi saya andaikan Joachim selalu duduk di sini, hanya melihat-lihat keadaan. Ini juga benda besar di sini juga memang sepatutnya ada di dalam gereja. Ya, Kenapa? ya aku udah banyak kali nampak benda ni di gereja. Ya. Ya, betul. Pokok-pokok tu memang mati sepenuhnya kat situ. Lama dah. Kat sini pun pasu-pasu pokok yang kosong. Ya. Wow, hati-hati. Awak sedang pijak kaca. Ada kaca merata-rata di tempat ini. Apa alat ini di sini? Saya langsung tak tahu. Nampak macam garpu besar. Ya, saya tak tahu apa benda tu kawan. Dan di belakang sini ada satu lagi bilik. Ini nampak macam bilik air yang sangat kotor, ya. Tap mandi lama juga ada di sebelah sini. Ya, tiada apa yang menarik. Ya. Dari bilik yang telah dirobohkan itu, ada juga sebuah pintu kecil yang menuju ke kawasan dapur rumah. Dan di sini Anda pasti boleh melihat usia tempat ini, karena dapur ini memang lama. Ya. Kawan-kawan saya, ini memang lama. Kamu boleh nampak dari kabinet, kamu boleh nampak dari cerobong asap, kamu boleh nampak dari segala-galanya dalam bilik ini. Saya pun tak tahu nak tengok ke mana sebab semuanya nampak sangat lama dan sangat berselerak. Semuanya dalam keadaan berselerap dan berbalik. Boleh saya... Ya, itu yang saya nak tunjukkan. Wow. Macam ni lah, kita tahu benda ni lama. Mereka betul-betul okey. Batu ni supaya jadi macam pancuran air di sini. Ya, Anda juga pipe kecil kan? Ya, betul. Ia cuma hiasan. Bagian itu hanya hiasan. Saya rasa dulu ada basin basuh di sini, tapi mungkin mereka dah keluarkan. Pada zaman dahulu, mereka akan ambil air dan letak di sana. Oke, ya di sini ada sinki di sebelah ini. Saya suka kabinet yang ada di sini dengan kayu-kayu ini, dengan batang kayu di dalamnya. Dan Anda letak pinggan serta segala-galanya di celah-celah itu. Ia memang cantik sangat. Lihat dulang ketuhar ini. Ya. Ya, kami panggil itu Pipedex. Saya tak tahu perkataan Inggris untuk itu. Saya pun sama. Saya pun tidak. Lihat kabinet itu. Wah. Ya. Wah, mungkin dicat dengan tangan. Kemungkinan besar. Masih penuh dengan semua pinggan. Dan kemudian di sini, di sebelah ini, Anda ada ketuhar, tempat mereka biasa memasak. Anda boleh lihat sekarang ada sekeping plastik di atasnya. Jadi mereka mungkin sudah lama tidak menggunakannya. Ini abu lama masih ada di dalamnya. Adakah? Iya, yang dari Portugis. Guimarães. Adakah kita nampak yang itu? Ya, kita nampak yang itu agak kerap. Maaf, saya tersilap. Malah kasut, Bat. Kasut. Bat Joachim masih berdiri di sini. Apa? Oh, itu loceng gereja. Betul kan? Ya, saya tak bergurau pun. Bukan, itu bagian bawah, bagian atas. Ya, itu bagian atas loceng. Bagian atas loceng? Ya, betul. Iya, masih ada di sini. Wah, Jadi ini akan tergantung di situ dan kemudian ini akan naik turun untuk membunyikan loceng. Banyak habuk di sini. Ya. awak kena berhati-hati. Lihat semua rak di sini. Tapi saya rasa awak belum perasan lagi. Ada juga tangga yang turun ke bawah sini. Dan itu membawa ke ruang bawah tanah tempat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang boleh kita temui di bawah sana.
Sebab ada juga bahagian besar di bawah rumah yang kita belum tunjuk lagi. Ini tangga yang menarik. Dan ini membawa kita ke ruang bawah tanah rumah ini. Anda juga boleh lihat pembinaan bangunan itu sendiri di sini. Kayu ya, batang kayu yang mereka gunakan. Ya, Sangat kukuh. rasanya kukuh, tapi juga jelas, sangat macam buatan tangan. Ya, Tepat sekali. ia memang sesuatu yang seseorang hasilkan dengan tangan. Nampak tak di situ? Semua lubang anai-anai selama bertahun-tahun. Ya, ia akan runtuh pada satu masa nanti. Tapi ia bertahan lama. Ia sudah berdiri selama 50 tahun. Di sudut bilik ini, kita juga ada sebuah peti besi yang sangat besar, yang sering kita lihat di bangunan-bangunan yang sangat bergaya seperti ini, saya rasa. Ya, Dan di sini mereka mengisinya dengan batu-batu. Ia hanya dipenuhi dengan batu-batu. lihat pada mekanisme ini. Ini biasanya sesuatu yang Anda tidak nampak. Saya hanya ingin mengatakannya. Ini memang sangat indah untuk dilihat. Ya. Mekanisme lengkap peti besi ini. Jika Anda ingin melihat peti besi mega, pastikan Anda tonton video kami tentang Chicago Bank. Banyak peti besi yang kami lihat di sana, dan ia sememangnya video yang Anda tidak mahu lepaskan. Ya, yang itu emang gila. Malah masih ada beberapa botol wine penuh yang masih tinggal di sini. Mereka kata semakin lama, wine itu semakin baik dan mahal harganya. Jadi saya rasa kita akan bawa balik semua ini. Bukan semua win, hanya setengah win saja. Tidak. Memang betul, hanya setengah wine saja. Ia mesti dibuat khas untuk tujuan itu, betul? Ya. Seperti wine putih, biasanya tidak bertambah baik dengan usia. Sebuah meja di ruang bawah tanah, Denny. Terangkan kepada saya, kenapa? Kenapa ada meja di sini? Sebuah meja kerja, untuk apa sahaja yang awak perlukan? Bagi saya, ia nampak macam meja makan. Ada juga pen di atasnya. Memang bukan tempat kita makan, ya. Contohnya, kalau awak nak isi botol wine, awak perlukan meja. Ya, betul tuh. Ada lagi kabinet di sini. Dan ini membawa kita ke dalam sejenis bilik. Dan saya rasa mereka juga pernah ada pengeluaran wine secara kecil-kecilan pada satu ketika. Ya. Anda memang boleh nampak, ini adalah mesin pemerah anggur di sini. Saya rasa ni lebih kepada saya tak nak, tak apalah. Nah, Saya tak tahu. kadang-kadang mereka guna untuk minyak zaitun, kadang-kadang mereka guna untuk wine. Hati-hati, sebab ia mungkin akan jatuh. Ya. Terkeluar dari engsel. Wow, ia masih sangat lancar. Saya nggak tahu cara mengendalikan mesin seperti itu, tapi saya suka bermain-main dengannya. Dan ini adalah tangki simpanan di sini, betul? Ya, jadi benda-benda ini di sini, di sebelahnya ada macam satu mekanisme yang boleh awak pusing di sebelah sana. Ini ya, saya nampak ya. Kalau awak pusing kan ya, Mari tengok Amira. Ya, awak masukkan anggur di dalam. dan di dalamnya ada gear. Dan anggur itu akan dihancurkan. Ya. Daripada memijaknya dengan kaki, awak cuma pusingkan macam itu. Hebat. Dan mereka ada dua daripadanya. Ya, mereka juga ada versi berkuasa elektrik. Ya. Jelas dipasang kemudian. Ya, ia memang telah dipasang. Baiklah, ruang bawah tanah yang menarik. Ia memang menunjukkan kepada kita lebih banyak tentang rumah pada zaman dahulu. Tong Wayne di sini, perkara seperti itu. Menarik. Ada juga loteng di atas sini, tangga menuju ke atas. Sangat berbahaya. Sila berhati-hati kawan saya. Saya boleh nampak bangunan ini mula runtuh di sini. Mula retak. Ya, kamu boleh nampak dinding itu memang betul-betul. Plaster itu sedang tanggal. Ya. Saya dapat rasakannya. Kamu dah tengok di atas tu, Denny, tingkap bumbung tu. Saya akan cuba rakam dengan drone juga. Ya, ini bahagian atas kecil tu kan. Ya, saya dah nampak dari luar tadi. Ya, macam menara kecil. Ya, betul. Ia macam menara kaca yang terkeluar dari bangunan. Rumah-rumah Portugis memang banyak tingkap bumbung. Saya memang suka sangat. Lagi banyak cahaya semula jadi masuk. Lagi bagus. Mereka ada lagi banyak kerusi macam ni. Macam apa? Mereka ada banyak sangat kerusi macam ni. Dan saya tak faham kenapa. Sebab Joachim memang tinggal di sini seorang diri. Mungkin dia selalu jemput ramai orang datang dari semasa ke semasa. Ya, kemungkinan besar. Saya suka ruang loteng kecil ini. Saya rasa ini adalah tempat di mana pada masa dulu lebih ramai kanak-kanak tidur. Nampak ada rangka katil di sini. Nampak ada beberapa lagi bilik.
Tapi tiada apa-apa yang sangat istimewa pada pendapat saya. Cantik, hati-hati Dani. Kita akan turun semula ke bawah, dan kemudian... Oke. Saya benar-benar suka melawat tempat ini. Saya suka kisah Yoakim dan Elisa serta keluarga Pinto. Danny, apa pendapat awak tentang tempat ini? Ini memang berbeza bagi saya. Saya tak pernah lihat rumah padri. Tidak. Terutama sekali semewah ini. Tidak. Dan melihat bagaimana bertahun-tahun telah berlalu dan barang-barang ini masih ada di sini. Ia memang gila. Ya, bagi saya, ia sangat mengagumkan bahawa kita sedang melangkah kembali ke sejarah 50 tahun lalu. Dan itu mungkin apa yang awak cuba katakan. Ya, betul. Betul, ia memang gila. Saya gembira kerana kita dapat mendokumentasikannya sebelum ia hilang. Ini akan kekal di internet selama-lamanya. Jadi, terima kasih kepada anda semua kerana menonton ini. Anda adalah sebahagian daripadanya. Dan langgan saluran ini, tekan suka pada video ini, tulis komen yang baik. Terdapat juga pautan dalam keterangan halaman yang anda sedang layari. Di sana anda boleh menyokong saluran ini. Dan pastikan anda lihat lelaki Portugis kecil di belakang kamera ini. Terima kasih. Pautannya ada dalam keterangan. Dengan itu, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan jumpa anda minggu depan dalam episod hebat yang lain. Jangan jatuh, tolong. Saya sayang anda semua. Selamat tinggal.